Oh, jangan urai ya. Takbir. Kita minum dululah apa pun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita sambung ke surat 79. Habislah surah ni, last lah. Ayat ni ayat terakhir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Maksudnya di sini aman sentosa malam itu hingga terbit fajar. Kita dah bahas dah tentang malam Lailatul Qadar, di mana dalam ayat ini pun jelas malam yang diturunkan Al-Quran. Malam ni kita sambung sikit. Malam mulia yang tersebut di dalamnya turun Quran, dan malaikat-malaikat Tuhan yang suci adalah malam keselamatan, malam keberkatan. Bulan lepas tak habis Allah menurunkan Al-Quran, yang ini agama Islam tu sendiri. Saya dah bahas dengan dua ayat Al-Quran, yakni ayat apa? Wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal kafirun. Dalam surah Al-Fatah, wa kafa billahi syahida. Jadi agama Islam ni kita nak beritahu, petunjuk agama Islam ni ada dalam Quran, dan Allah memberi jaminan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. At-Taubah 33, Al-Fatah 28, di mana Allah Subhanahu wa taala menyatakan, dan kami telah mengutuskan insan pilihan ini supaya membawa dua. Yang pertama petunjuk, yang kedua agama yang benar. Untuk dimenangkan ke atas segala agama. Jadi bulan lepas kita dah bahas lah, ya ini apakah dimaksudkan dengan huda. Mana-mana pun lazimnya huda ni petunjuk. Tetapi bila kita banyak baca sikit, tengok kitab-kitab lain sikit, baru kita tambah sikit. Kita kena tengok je lah kitab-kitab lain, jangan duk tengok satu ya. Bila kita lagi banyak tengok, kita compile, kita gabung semua. Huda ni sebagaimana disebut bulan lepas,
Yang pertamanya ialah petunjuk dari kesesatan. Yang kedua, ilmu yang memberi manfaat. Yang ketiga, jalan kebaikan, jalan keburukan. Itu huda. Bukan petunjuk semata-mata. Siap dengan dalil-dalil Quran saya bagi. Kemudian yang keduanya ialah agama yang benar. Ini baru kita nak bahas pula agama yang benar tu apa benar. Kan? Kesemua ni berlaku pada malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin. Ad-Dukhan surah ke-44 kalau tak salah ayat ke-4. Pada malam itulah Allah kata kami turunkan, yakni dengan penuh hikmah dan keberkatan sebagai peringatan. Yakni Al-Quranul Karim itu adalah tazkirah, peringatan. Jadi agama Islam ini, agama yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, insan pilihan ini dia bawa dua benda. Pertama huda, yang kedua agama yang benar. Kita nak tahu malam ni agama yang benar ni macam mana? Adakah Buddha? Adakah Kristian? Adakah agama Islam? Tuan-tuan tak payah tanyalah ustaz dapat mana. Saya pun mengaji juga. Bukan duk reka sendiri, tak boleh. Reka sendiri kita tak ada kemampuan. Tok guru pun pesan hang jangan duk tafsir ikut kepala otak hang. Kepala otak dia dah. Hang masuk neraka. Tapi kalau hang bawa dalam kuliah, hang tafsir apa yang ditafsirkan oleh ulama, tak apa. Kan? Sebab tu saya kata bukan senang kita nak ingat. Sebab tu kita compile. Saya buat buku catatan. Kan? Bila cakap tentang ni dia. Daripada kitab mana ada. Kita tulis rujukan sekian-sekian. Agama yang benar ini tuan-tuan juga tiga benda. Kalau ada agama yang mana-mana agama ada tiga benda ni benar, mari kita test tengok. Yang pertamanya, agama yang benar ini senantiasa menitik beratkan soal keadilan. Kan? Ayat suruh berlaku adil ni cukup banyak. Tadi khutbah jemaat, ibadallah, innallaha ya'muru bil adli. Itu ayat Quran tuan-tuan. Surah ke-16, surah An-Nahl ayat 90. Innallah apa dia? Innallah ibadallah innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Tu ayat sepenuh dia. Kena nama apa nama? Rusdan. Dia rajin check. Kalau salah jangan malu nak tegur lah ustaz, salah nah. Surah ke-16 ayat 90. Kalau tuan-tuan tengok dalam ayat ni ada tiga Allah suruh, tiga Allah larang. Pertama Allah suruh berlaku adil. Yang kedua ihsan sekali lagi lah. Yang ketiga kita bantu kaum kerabat yang terdekat. Tiga pula dilarang. Wa yanha 'anil fahsya. Jangan buat kerja-keji mungkar. Jangan wal baghyu. Jangan buat zalim. Tengok. Agama kita ni senantiasa menitik beratkan soal keadilan. Dalam surah An-Nisa ayat 58 Allah ajak wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adli. Dan apabila kamu nak menghukum di antara manusia, hukumlah dengan seadil-adilnya. Walaupun yang didakwa tu bukan Islam. Nama dia Lim Guan Eng. Sebut bila sikit kan. Kafir yang jujur lebih baik pada Islam yang korup, mereka kata. Kan? Nama pun kapiak, tuan-tuan, mana boleh kata bagus. Nama pun kapiak. Ada pula buat tajuk forum kafir yang jujur versus Islam yang korup. Korup ni corrupted, rasuah. Kalau korup lain.
Sebut biar betul. Corruption. Corrupted, bukan korup lain. Contoh Lim Guan Eng. Dia pun pakai baju oren lah ni. Walaupun kita tak suka kat dia. Ni Islam tuan-tuan. Sebab tu kita nak peringat Kerajaan Perikatan Nasional masuk politik lah sikit, tak apa no. Banyak macam tak setuju pun. Duduk belah sana pula apa? Kamu boleh percaya ni. Kan? Kalau ada orang kerajaan ke DO boleh dengar elok ni. Ustaz ni ustaz politik. Tapi ustaz ni dia ada sandaran. InsyaAllah Quran hadis. Walaupun kita tak suka kepada si fulan kerana dia musuh kita, buka Al-Maidah ayat 8. Tadi An-Nisa 58. Apabila kamu nak menghukum di antara manusia, hukumlah dengan seadil-adil. Tak ada agama dah tuan-tuan. Agama Islam dia tekankan soal keadilan walaupun terhadap musuh. Mana dalil? Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Betul Rusdan? Rusdan ni kena check lah, dia mana nak ingat. Cuba saya habaq Al-Maidah ayat 8, dia pun pening nak cari tak. Al-Maidah saja jenuh cari. Saya habaq surah kelima ayat ke-8. Di pertengahan ayat ke-8. Dan janganlah kerana kebencian kamu terhadap satu kaum sehingga kamu tidak berlaku adil. Tengok. Berlaku adil lah. Kerana adil itu hampir kepada takwa. Berapa lama kerajaan Kelantan dinafikan royalty. Ni baru dapat. Benda yang ada perjanjian tuan-tuan tahun 1975. Kerajaan-kerajaan negeri dalam Persekutuan Malaysia ni tanda tangan buat satu agreement dengan Kerajaan Persekutuan dengan Petronas. Mana-mana negeri dalam persekutuan yang menghasilkan petroleum layak mendapat 5%. Kan banyak pun. Dia pun kira-kira balik duk ada 400 juta lebih. Kena bagi. Betul tak? Cukai pada negeri ni hang kutip, tapi bila hak dia hang tak bagi. Itu zalim. Sebab tu kita nak Islam memerintah, Islam memimpin. Kan? Kalau kapiak perintah Malaysia, mampu tunggulah. Bukan soal tu saja. Silat-silat akidah anak cucu kita pun jahanam. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. An-Nisa surah keempat, ayat cari sendiri. Ayat 9. Baru tengok. Tuhan kata apa? Dan hendaklah kamu menaruh rasa bimbang, rasa takut terhadap siapa? Terhadap zuriat yang bakal kamu tinggalkan satu hari nanti. Apa yang perlu dibimbangi? Dua benda dia sebut. Masa depan dan keselamatan mereka. Kalau kapiak perintah mampulah Melayu ni, tak duk sembang kemai lah. Apa ni aku pelik, duk percaya situ lah. Kafir yang jujur lebih baik pada Islam yang kerap, yang perasuah. Dua-dua tak terpakai. Orang Islam yang perasuah untuk nakal. Kapiak tu awal lagi untuk nakal pasal dia kapiak. Lawan pada kafir iman. Kan? Innal ladzina amanu wa amilus solihat. Iman saya tak cukup, mesti wajib disusuli dengan amal-amal soleh. Kena bahas pula amal soleh tu mendatang apa syarat dia, apa dalil Quran, apa dalil hadis. So duk tengkak terima sudahlah. Kan? Boleh dek. Nampak angkui besar di kantong bola ni. 5. Dulu kecil lah rajin ikut. Aku koi tua lah. Hang koi besar. 66 lah. Nak ingat umur saya senang. Sama dengan Muktamar Pusat PAS. Tahun ni ke 66, aku 66 lah. Tahun depan 67. Kan?
1954. Tengok Islam ajak. Ini kata agama yang benar. Agak-agak orang kapiak lah. Kalau dalam kandang tu Syarilong, agak-agak dia nak berlaku adil, mampu tak berlaku adil. Tambahan bila dia duk check rekod kita, Maya, duk hentam dia kan. 3 tahun dia buat 30 tahun. Reputlah dalam penjara. Tu kata agama yang benar, agama kita ya. Adil. Kalau nak ambil contoh, Sayyidina Ali. Ketika beliau mendakwa si kafir itu mencuri baju besi dia. Cuba tengok. Hakim bernama Syurai. Yang hakim tanya mula-mula sikit, tanya dekat orang yang dakwa. Al-bayyina 'alal mudda'i. Hadis riwayat Al-Baihaqi dalam kitab Matan Arba'in, kitab Adi 40. Yang mendakwa kena bawa bukti. Tempat tu dia tanya Ali dulu. Ali kata aku tak ada bukti. Sedangkan dia khalifah tu. Dalam Islam bila tak ada bukti habis. Kan? Kalau ikut syariat Islam, kalau ikut undang-undang dunia, 2 kali lah masuk penjara pasal liwat. Kan? Undang-undang dunia. Orang nak laksana hudud, hampa terhege-hege, hampa kutuk, hampa hina. Cuba ada undang-undang Islam. Walladzina yarmunal muhsanat thumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada fajliduhum samaninah jaldah. An-Nur surah ke-24 ayat 4. Bawa main 4 saksi. Siapa tengok kerja tu? Macam bang, setuju bang? Bang, tak pernah tengok pun sebelum ni? Bawa balik pindah main sini apa? Itu cerita dia. Hampa peli-peli main kan. Sampai Tok Guru bawa keluar buku Qazaf. Sebiji macam anjing. Anjing ni bila dia terkepit, kita bebas dia, dia taruh kita balik, no? Faham ni? Mamu? Nampak pucat ni muka? Covid nampak? Kata-kata aku yang kena. Meh kita nak hindari Covid ni, tuan-tuan, saya bagi satu guideline yang paling mudah kita amal setiap hari. Pertama, setiap kali keluar rumah, bismillahi tawakkaltu 'alallah wala haula wala quwwata illa billah. Nabi ajak dekat tu dalam kitab Al-Azkar. Apa kelebihan? 2. Pertama, syaitan iblis tak boleh nak ganggu dah kita. Yang kedua, mudah-mudahan kita senantiasa dalam rahmat dan perlindungan Allah. Yang kedua, sunnah Nabi-nya, Nabi senantiasa berwudu. Kita bersih. Macam mana kuman nak main, kita ada wudu. Kalau tidak, Nabi tak amal, tuan-tuan. Yang ketiga, saya ambil yang mudah lah. Yang ketiga, bersedekahlah setiap hari. Mudah-mudahan jauh daripada bala. Takkan yang tu tak boleh? Tuan-tuan kalau rajin main semayang tu, tengok sampai buat tabung simen pula. Kalau yang tu pun orang pelari dah jeng pokok ni. Kan? Main bulan depan tak ada. Loh, yang ni yang balas. Ni memang teruk pada Kasim Baba. Kan? Cuba main 3 benda tu. Itu ikhtiar kita. Kan? Cikgu, senang lah. Bismillahirrahmanirrahim. 'Alallah wala haula wala quwwata illa billah. Ada wudu. Biasakan diri, tuan-tuan. Saya lama dah berwudu ni. Bertahun-tahun dah amalan. Kalau duduk di rumah mungkin tak ada wudu. Kalau kita keluar tu, saya pastikan saya pakai pakaian bersih, saya ada wudu. Tam mana dengan azan, tam tu saya berhenti solat. Kita kena jaga hubungan dengan Allah. Kalau mati pun kena Covid pun, Allah ada wudu, cikgu. Kan? Sedekah. Sedekah, saya ulang sekali lagi. Nabi ajak sedekah selepas subuh. Hadis Bukhari. Ayat Quran Sabah 39. Ramai ya. Kita duduk lorat kan. Kita macam ni, kita macam ni. Tak tenang jiwa. Tengok saya ada muka susah hati. Musuh ramai tapi aku relax. Tambahlah, tak lagi tak bimbang dah jadi kerajaan lah. Apa jangan duk main. Menteri semua kawan-kawan aku. Maya tak senyum.
Duk pikat PRU15 apa? Cerita macam tu nah. Tak usah duk sombonglah mana-mana kerajaan pun bukan hampa nak menongkat langit. Tak ada kerajaan yang akan menongkat langit banyak ayat. Kalau Perikatan Nasional ni pembuat tak betul. Dalam Quran ada 3 surah. Tuhan dia ganti dengan orang lain. Harap-harap Tuhan ganti dengan jemaah Islam, parti Islam yang benar-benar akan melaksanakan syariat Islam. Di antara surah Muhammad surah ke-47 ayat 38. Wa in tatawallaw yastabdil qauman ghairakum thumma la yakunu amsalakum. Ada. Tuan-tuan tak rajin kelebek Quran. Saya ni gila Quran sahabat. Bab Quran apa jangan main lah. Minat semua. Sampai tahap Allah bagi tak perlu hafal lah. Tengok lah. Tengok 4-5 kali sat lagi ada suara tolong baca kat telinga. Saya kan nak bohong tuan-tuan. Qarin, itulah panggil qarin. Qarin ni ada 2 kata ulama. Satu qarin malaikat, kawan malaikat atau kawan syaitan. Yang tu malaikat atau kan syaitan mai baca Al-Quran kat kurut. Kita lupa dia bagi tahu. Kita salah dia bang salah. Oh kemat. Adik tak dapat lagi lah martabat tu sebab hang rendah lagi. Kan? Depa ni pun sama lah. Kena minat dengan Quran. Tengok saya berhujah Quran, tak pergi hadis, Quran, hadis. Alhamdulillah dia main strikes my mind, you know. Dia main sekali. Yang ni baca ni, yang ni baca ni. Tadi khutbah punya tu ringkas lah. Sebab COVID ni tak boleh lama-lama. Ada yang tak pernah dengar agaknya. Terbeliak je mata. Biar betul ustaz ni. Tongkat pun tak pegang. Sini bila nak panggil lama tak mengikat 30 tahun ni. Takutnya dah. Atau bila Islam nak menang. Panggil kita nak cakap tentang Islam ni. Saya dah 30 tahun dah tuan-tuan berdakwah. Dan apa tu saya duk komen apa lah. Duk komen tu berdakwah pun tak. Kan? Duk kerja duk maki Tok Guru Haji Hadi, aku cukup geram dalam Facebook. Kan? Maki. Keluar tulis tu maki tu ya. Ish. Saya ingat satu hari saya nak jawab agak kadang. Saya ni ada satu kelemahan, saya pandai barang sikit tuan-tuan. Itu kelemahan saya lah. Ni kalau saya tulis tak lagi dia maki aku pula. Tak lagi aku nak naik angin pula. Duk teringat yang tu, kita pula ada title ustaz. Facebook saya Ustaz Syaril Long. Ustaz pun nama kira orang dajeh. Tapi memang dajeh pun ni. Harap-harap sekali-sekali biar dia main duduk depan saya dengar khutbah jemaah. Man adali waliyan faqad adantuhu bil harbi. Hadis riwayat Imam Bukhari. Sesiapa yang memusuhi para kekasihku, maka sesungguhnya aku isytihar perang terhadapnya. Jangan duk kutuk ulama tak tahu halau weh. Nah. Apatah lagi ulama yang beramal dengan ilmu dia. Kita duk kutuk dia, wah amalan kita ni hebat sangat kan? Aku nak tanya hangpa. Sam, setuju? Tak pernah tengok apa? Taklah buka toko kenal. Nama tak kenal lah. Tu cerita dia. Boleh mamu? Mamu kemas. Nak suruh hurai buat tak? Mamu bisik Ustaz. Ustaz macam mana ni? Wah, urai sikit lah. Nabi orang pelarian tak? Tak dengar? Pandai buat cerita. Kita nak habang. Nabi berhijrah pada Mekah ke Madinah. Perintah Allah. At-Taubah 40. At-Taubah 1. Kena tengok Quran lah. Jangan main sedap mulut. Saya nak baca satu ayat Quran. Al-Ahzab surah ke-33 ayat 57. Sila rojok tafsir Ibnu Kathir. Ni kalau dah puak-puak dia hampa dengar lelok. Puak-puak PH lah, terus terang sebut. Balik rojok, kalau tak puas hati saya, aku tunjuk dalam handphone aku ada. Saya download kitab tafsir Ibnu Kathir. Surah ke-33 ayat 57 suratul Ahzab. Sekiranya saya berlapik nah, sesiapa yang menghina atau merendahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bakal dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila kata laknat cikgu, sama macam mana Allah laknat iblis.
Mamu. Tu kan ni? Mana dari Quran Allah laknat iblis? Tanyalah ustaz. Qala fakhruj minha fa innaka rajim wa inna 'alaika la'nata ila yaumiddin. Surah Al-Hijri, surah ke-15 ayat 34 35. Iblis kena laknat sampai ke hari kiamat. Jadi siapa-siapa, saya berlapis yang menghina atau merendahkan Nabi. Kalau kata Nabi pelarian tu tuan-tuan memang merendahkan Nabi lah. Kalau dia niat sedemikian. Tapi di penghujung ucapan dia kata hijrah. Kan saya pun tengok juga. Kita perlu ingat Islam tertegak melalui para sahabat yang merupakan pelarian. Termasuk junjungan besar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka berhijrah. Dia kata itu hijrah pula, kan? Jadi ada kata hijrah. Jadi kita pun jangan duk borong. Kan? Yang apa kata ustaz mesra orin pak ni. Kan? Dia kena kat tu pula. Semua tak kena. Itu dia dengan Allah Ta'ala. Tapi kalau sesiapa yang menghina atau merendahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia jawapannya Al-Ahzab 57 Rusdan. Innal ladzina yu'dhuna Allah wa rasulahu la'anahumullahu fid dunya wal akhirah wa a'adda lahum 'adzaban muhina. Ada Rusdan? Rusdan, ada orang ayat tu? Akan dilaknat oleh Allah. Itu dia dengan Allah lah. Tapi kita perlu berlaku adil. Tu kata kena adil juga walaupun dia musuh kita. Kan? Bukan masalah mesra. Pasal dia sebut juga di penghujung hijrah. Macam puak-puak Syiah yang biadab. Dia pada kutuk para sahabat. Hampa tak tengok ke surah At-Taubah ayat 1? Para sahabat yang Muhajirin dan Ansar ini Allah redha terhadap mereka, radhiyallahu anhum wa radu an. Imam Syafi'i pun kita sebut Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Tapi kalau para sahabat radhiyallahu anhum, martabat apa tinggi lagi. Kan? Esok saya mati Ustaz Syaril Long radhiyallahu anhu ada. Paling-paling rahimahullahu ta'ala. Moga-moga Allah merahmati dia. Syiah duk kutuk para sahabat. Allah sebut terang-terang Muhajirin dan Ansar atau buah 100. Boleh mamu jawapan padu ada dari Quran tu. Nama kitab Tafsir Ibnu Katsir. Surah Al-Ahzab ayat 57. Pergi tengok. Sebab tu tuan-tuan, jangan kita cakap pelik-pelik baik tentang Allah maupun tentang kekasihnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kembali pada tadi, mana Islam menitik beratkan soal keadilan. Ini agama yang benar. Saidina Ali tak boleh bawa hujah ataupun tak boleh kemukakan bukti baju itu milik dia, akhirnya si kafir itu dibebaskan. Tuan-tuan, khalifah kalah Prime Minister, Perdana Menteri Pak Haji kalah di mahkamah. Hebat lah. Tapi kalah bawah ni tu bekas. Kalau Perdana Menteri tu Pertahanan tak kalah lah kan. Contoh. Tapi ada lagi 2 mahkamah lagi. Kan? Abang Non kita pun pergi sampai mahkamah Persekutuan. Tahu Abang Non? Abang Nuat. Kan? Yang didapati bersalah, meliwat mahkamah tinggi kata salah, pergi mahkamah rayuan salah, mai mahkamah persekutuan pun salah, akhirnya dibebaskan, agung pula bebas. Jadi kalau esok dia ni pun kena bebas, hampa jangan duk kata apa kita serupa. Tidak. Tang orang syok Najib kena sonok dalam Facebook macam dengan Dajjal. Guan Ing kena ni mahkamah apa? Hampa sayang sungguh kat kapiak yang jujur ni no. Aku menyampah hampa ni. Hampa fikirlah Quran sebut orang kapiak jangan percaya 100%. Baik MCA, baik MIC, ni saya punya pandangan berdasarkan Quran. Aku tak percaya buat kapiak ni. Kita boleh berkawan, kita rojak Mumtahanah ayat 8.
Tapi kalau masuk kategori ayat 9, tak boleh berkawan. Dia ada syarat. Mumtahanah surah 60 Rujudat. Kan? Orang kafir bila pun tuan-tuan, walladzina kafaru ba'duhum awliya'u ba'd illa taf'aluhu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Mereka saling bantu membantu, tolong menolong. Kita Melayu saling bercakaran sesama sendiri. Hari ni Mahathir buka parti baru pula apa? Ha? Ada? Nama apa pula? Ha? Parti Tun M kot. Ahli dia ramai, ada 5 ekor. Ada. Bila pencin tua dah, ya Allah. Hang nak gelut apa lagi? Nak kata tak ada duit, Allahu Akbar. Ciak beliau. Makan tak habis Pak Ji. Kita buka ciak. Rugi tuan-tuan. Wala yasabanna alladhina kafaru annama numli lahum khairul li anfusihim innama numli lahum liyazdadu ithma walahum adzabum muhin. Jangan jadi jenis ni ahli Imran 178, panjang umur, berdosa, macam-macam dosa buat. Hari ni dalam Google saya tengok Tun Hamid, Tun Hamid dia hentam ni lah apa adalah bab apa lah. Kau ni jawab balik. Dia kata hang tak tahu ke Mahathir ni buat kat orang macam-macam. Awak lupa sejarah dia. Apa yang dia tak buat abang ni? Siapa yang dia tak sumbat dalam sejarah abang ni? Oh, kawan tu jawab sedap ah. Kawan tu dia pro siapa no. Tapi aku tak pakai sama buruk mak ye semua. Kan? Saya kalau cakap landasan Quran berlaku adil, itu saya terima, saya sokong. Sama ya, bab apa tu saya baca agaklah panjang. Jantan Mahathir tu apa? Pernah ke Mahathir mohon maaf di atas orang-orang yang dia telah melakukan kesalahan? Saya takut ayat ni Ali Imran 178 panjang umur bergelumang dengan dosa. Kita hendak panjang umur yang Nabi sabda, khairukum, sebaik-baik kamu, man tala umuruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik kamu orang yang dipanjangkan umur, elok pula amalan-amalannya. Yang tu baru cantik bang. Kan? 96 tahun. Saya 66, beza 30 tahun. InsyaAllah kot saya pun boleh panjang umur ikut lagi 30 tahun. Bagi-bagi salam tengok dia duduk sebelah 126 tahun. Tun M. Ada lagi jam. Boleh bayar. Kuliah ni memang mengata orang mengata pun ada sandaran Quran. Awak nak kata dia tu baik, perfect, tak buat salah. Nur Ibrahim takkan tak sedang kot. Siapa yang sumbat dia 2 kali duduk dalam tu? Boleh? Dari Ustaz ni politik kuat nego no. Kalau pilihan raya saya tak bertanding dah, tak mau. Cukup lah. Kalau aku masuk parlimen mampus buat-buat tu terkencing habis. Sila ciri. Aku boleh cakap India, boleh cakap Cina, boleh cakap Bengali. Hak Bengali aku bedai dalam bahasa Bengali. Silap-silap kapal sing timbul balik, terkejut. Hampa mana reti cakap Bengali, hampa nak dengar, mu nak cakap. Kita kena belajar lagi banyak bahasa lagi bagus. Baru orang tak boleh kelentong dah. Kan? Itu cerita dia. Boleh dek? Kapiak tu tak bersalah, dibebaskan. Akhirnya dia masuk Islam kerana keadilan agama Allah. Kapiak ni, aku ni kapiak, hang khalifah ni boleh kalah. Itu agama yang benar. Agama yang benar senantiasa menitik beratkan soal keadilan. Yang kedua, soal ihsan, berbuat baik.
Kalau tuan-tuan nak baca cerita ihsan ni, Masya Allah, nah, banyaklah yang kita boleh sebut. Ayat-ayat Quran pun banyak. Kalau tuan-tuan nak tengok, dalam kitab hadis 40 adalah, nah, yang apa, fa akhbirni anil ihsan. Tanya, katakan kepada aku, bagi tahu kat aku apa dia tu ihsan. Ihsan ni mana kita berbuat baiklah. Nah, ada hadis yang kata kalau kamu tak dapat lihat Allah, kamu kena ingat Allah senantiasa melihat kamu. Kalau Quran banyak muhsinin tu ihsan lah. Di antaranya Al-Baqarah 195. Coba tuan-tuan ingat ayat ni. Wa anfiqu fi sabilillah wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Tu ihsan lah tu. Dan hendaklah kamu menafkahkan. Nah, bukan nak minta semua tabung saya tu tak pernah penuh. Sekerat minta doa. Buat macam mana? Kita pun redha takat tu yang orang bagi. Tapi jangan bakhil. Tadi saya makna amalan selepas subuh yang terbaik ialah sedekah. Di rumah kita buat satu tabung, beli satu tabung. Penuh bawa mai kat masjid, bagi kat bendahari. Tak usah duk cerita panjang lah kan. Kira duit RM1 tu ada 100, bagi duit 100 keping. Ni ada orang bagi. Kita niat dah. Masa tiap-tiap hari masuk tu, yang ni fi sabilillah. Umur pun panjang, insya-Allah sihat. Jiwa tenang, Allahu akbar. Wa ma anfaqtum min syai' fa huwa yukhlifu. Dan apa sesuatu yang kamu belanja di jalan Allah, Allah akan beri ganti. Ketenangan salah satu yang Allah ganti. Ketenangan jiwa, keberkatan hidup, termasuk kesihatan. Duit banyak, sakit berapa? Duit banyak tapi sakit, Rusdan. Duit tak banyak tapi sihat, Rusdan pilih yang mana? Duit tak banyak, sihat. Salah. Duit banyak dan sihat. Cerita macam tu. Allah suruh kita infak. Pasal apa turun ayat ni? Ada sahabat 3 orang kot, tak salah saya, yang tidak mau lagi menyertai peperangan, berjuang. Kami dah banyak kali dah dengan kau ya Rasulullah, tolong bagi excuse kat kami lah. Turun ayat tu. Wala tulqu bi aidikum ila tahlukah, Tuhan sebut, dan janganlah kamu mencampakkan diri kamu di dalam kebinasaan. Orang yang tak mau berjuang, tak mau berjihad, yang tak mau infak ni, tunggulah. Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin, dan berbuat baiklah kamu, ihsan. Sungguhnya Allah suka kepada orang-orang yang melakukan kebaikan. Bukan takat suka, tuan-tuan, Allah akan bersama-sama dengan orang yang senantiasa melakukan ihsan. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha ala ma'al muhsinin. Al-Ankabut surah ke-29 ayat 69. Allah bersama-sama. Masya-Allah. Baru-baru ni saya Tok Guru telefon main kat saya. Tok Guru Haji Yusuf Tobiak. Tuan-tuan, sekali-sekali buatlah program ziarah Tok Guru. Hampa duk kira pergi Cameron Highland. Aku sikit tak ni. Saya sampai hari ni tak pernah sampai Cameron Highland. Genting Highland, Taubat Lahum aku tak pergi. Tempat share tu. Hampa sonok sangat tu duk naik tu. Agak-agak kalau jatuh tu mati syahid lah. Agak-agak lah. Ni buat kerja ni insya-Allah niat elok syahid. Kau tak keluar di AP tembak ke pang. Hampa tengok darah aku wangi, hampa buat esen tu. Saya sikit tak teringin nak pergi Cameron Highland. Nah, apa yang sonok saya? Sayok di sini pun melungguk lah. Banyak kerja lagi kita boleh buat. Jadi saya banyak tempat lah di Malaysia yang saya tak pergi. Tak teringin. Kalau Mekah saya mau. Ya, alhamdulillah dah sampai 6 kali lah, 2 kali haji, 4 kali umrah hujung tahun ni kalau diizinkan Allah, kali ke-7. Tak minta pun nak mati di Mekah. Mati di mana tak apa. Kan? Dr. Harun dia meninggal di mana? California ke apa? Amerika kan?
Tuan Sadut kelang kabut lah nak bawa balik. Tak tengok sudah lah. Kan? Tu turun ayat tu. Nah, jangan tuan-tuan, jangan kita bakhil. Buatlah kebaikan sebanyak-banyaknya. Ihsan ni, buat baik ni makna kalau dekat binatang pun ada kira bercara, apatah lagi pada orang. Dia tak? Boleh? Yang itulah ringkas, lupa dah nak sebut apa nak. Yang ketiga, agama yang benar itu ini tuan-tuan, agama yang menitik berat soal rahmah, kasih sayang. Islam hebat. Keadilan, ihsan, walaupun terhadap tumbuh-tumbuhan, binatang, apatah lagi insan, manusia, kita buat baik lagi. Pelacur bagi minum anjing dengan menggunakan sepatu, dia pun masuk syurga juga setelah menjalani hukuman di neraka. Tu bagi makan anjing. Rahmah, kasih sayang. Islam menitik beratkan soal kasih sayang. Contoh yang terbaik, Salahuddin Al-Ayyubi. Masya Allah. Dalam perang salib. Nah, perang salib, Richard the Lionheart. Kan? Puak Kristian dia lah ketua. Islam, Salahuddin Al-Ayyubi. Mereka bertempur. Sejarah menyatakan Richard the Lionheart cedera parah. Apa yang berlaku? Catatan sejarah tidak pernah menafikan. Salahuddin Al-Ayyubi, dia hantar doktor peribadi dia melihat, pergi tengok siapa Richard the Lionheart ni kena tak mana. Tuan-tuan, ni sifat rahmat. Nah, sebab tu ada hadis lah yang sebut kan, apa, man la yarham la yurham. Siapa yang tak ada sifat rahmat, kasih sayang, Allah tak kasih dan sayang pada. Apatah lagi duk maki pula ulama jam. Kalau ulama ashabut, aku pun sokong. Kan? Hang kena bukti lah kata dia ulama tak betul. Kan? Dah kata makan 90 juta tak boleh dibuktikan, sengak bi. Kan? Saya nak jawab agak kat grup tu. Aku tak boleh, lama dah aku duk tahan, aku geram. Aku nak tengok depa nak maki aku pula. Pemaki aku nak kata malam ni hampa tunggu aku nak buat solat hajat. Aku tak tahulah hang ni kapiak ke Islam kan. Kalau hang kapiak pun tak apa, Tuhan yang sama juga nak balas kat hang. Kan? Walaupun aku tak kenal hang. Siapa dia kan? Walaupun rupamu tidak ku kenal. Depa penakut sikit. Depa bubuh nama samaran. Saya gentleman, Ustaz Syarilung, Facebook. Tu baru lelaki ni pondan. Bubuh nama-nama samaran. Buh betul-betul you. Baru orang tahu, hang ni tulis kan. Biar kerajaan main tangkap. Kita tulis betul siapa nak tangkap. Saya 30 tahun dah duduk berdakwah. Tak ada siapa tangkap. BN tak tangkap. PH tak tangkap. Takkan PN nak tangkap? Ada kerajaan PN nak tangkap aku malam ni. Kutlah ada polis gagah nak main tangkap ke. Aku buat semayang jam, apa tunggulah. Seminggu apa tak berak. Nak try boleh, cakap besar tak? Tuk guru duk bagi macam-macam kat saya ni. Kita main. Bila emergency hang guna dia tak? Jangan main-main. Nah, cakap besar tak? Nah, kita ada Allah. Pergantungan kita pada Allah. Tuk guru Haji Yusuf Tobiak. Saya pergi muzakarah sikit lagi boleh tak? Kena berhenti lah. Baru 45 minit. Bayar tak boleh? 45 minit tapi bayaran sama no? Mari tak berhenti. Saya pergi muzakarah dengan tok guru tentang akidah. Kita ingat kemah kita kan. Kita duk muzakarah dengan ustaz biasa ni, ustaz biasa setuju. Kena dengan tok guru baru ada kai. Ya betul dia kata. 3 perkara yang enta sebut tu cantik. Tapi masih ada lagi kekurangan, apa lompong apa. Ruang yang akan boleh merosakkan akidah. Oi. Saya kata macam mana?
Lalu dia baca Ali Imran ayat 8. Jangan tinggal doa ni. Hebat macam mana akidah kita sekalipun, jangan tinggal Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Oh, kita tak teringat yang tu kan? Sebab hati kita ni Allah yang kontrol. Ya Allah, ya Tuhan kami. Jangan kau pesongkan lagi hati kami setelah kau bagi petunjuk. Tu kata Tok Guru. Kita ustaz besar-besar je. Kan? Tok Guru. Tok Guru panggil saya pergi rumah dia, tuan-tuan. Dia tak ada apa-apa Tok Guru nak abang lah. Dah, entah main rumah nak. Aku pun seram lah. Kuat ada apa dia nak komen. Nampak dia mesra dengan saya, dia minat saya. Dia panggil ustaz tu. Saya panggil Syarif lah. Saya tak sebut ustaz. Tak layak, tuan-tuan. Rupanya saya baru tahu Tuan Guru Haji Yusof ni, dia punya specialize dalam tafsir Quran. Lepas ni aku nak pergi kerap sikit lah. Sebab tu bila saya baca Quran, baca hadis bagi dia dengar, agak-agak ayat ni dengan ni okey. Kan? Kita kena ambil kesempatan, tuan-tuan. Boleh? Jadi tuan-tuan boleh bayang tak Richard Delayan Hart ketika itu, doktor peribadi Salihuddin Al-Ayubi yang mai merawatnya, mai tanya abang. Itu sifat rahmat. Ini Islam. Agak-agak Yahudi nak buat macam tu. Dia duduk tengok mengat-mengat, dia tembak. Tengok dalam video. Allah, sedih tuan-tuan. Mula tembak kaki Allah terseksa. Saya punya sedih ya Allah. Mungkin dia tu syahid lah, mudah-mudahan. Kita habiskan ayat ni. Itu agama yang benar. Turun di bulan Ramadan, malam Lailatul Qadar. Dia kata lagi sini, dibukakan Allah pada nabinya jalan kebajikan malam kesentosaan yang berpanjangan dari mula tenggelam matahari hingga larut sampai menyingsing cahaya fajar. Maka berebutlah kita beribadah, bukan berebutlah kita beribadah sepanjang masa dan melebihkan khusyuk tawaduk pada malam Lailatul Qadar 10 yang terakhir. Mudah-mudahan dapat taufik dan hidayah. Kalau sekadar hidayah saya, tuan-tuan, tak cukup. Petunjuk perlu disertai dengan taufik, pertolongan. Dengar lama dah kelebihan bagian-bagian, tak boleh nak amal. Pasal apa? Belum dapat taufik. Nak dapat kedua-dua tu, kata Dr. Soqadawi, hidayah pun dapat, taufik pun dapat. Di antaranya kuat bersedekah. Tu jawapan sedekah banyak. Tuan-tuan kena tengok fatwa masa kini Dr. Soqadawi. Orang tanya tentang hadis yang malaikat berdoa dalam rumah orang yang suka membelanjakan harta dia di jalan Allah. Apa yang Allah nak ganti? Ganti dengan keberkatan hidup, ketenangan jiwa, kesihatan. Allah anugerah hidayah dan taufik. Boleh, tuan-tuan? Cukup tanda tentu. Mudah-mudahan kita bertemu lagi malam ni. Tuan-tuan nak sebut sikit lah produk baru saya bawa 2 benda. Pertama, sabun basuh baju. Saya pakai lama dah. Baru-baru ni baru saya nampak baju saya kena selut habis kotak. Baju putih, baju dalam kita lah, rendam, angkat dengan izin Allah, putih bersih. Patut sangat orang kata sabun ni hebat. Ayak tu boleh basuh lantai. Kalau rendam rantai emas kita, insya-Allah. Kalau kena minyak, ada cara dia. Saya kena marker pen keluar, alhamdulillah. Baju putih. Ini produk orang Islam. Lagi satu baru saya bawa alien adalah ubat gigi, susu kambing, kopi apa. Yang keduanya saya bawa ikan bilis. Ustaz menjaga. Aku tak ada kerja apa dah. Saya menjaga tuan-tuan, tolong orang. Tuan-tuan tak tahu apa yang saya buat. Banyak orang duk komen-komen, hampa tak tahu apa yang aku buat, hampa main kawan aku baru hampa teriak kot. Kita kita nak cerita semua kan. Yang ni jenis bawang dengan ikan bilis. Sedap bang. Saya duk sponsor dah 2 tahun, bayar sewa rumah sahabat yang kena stroke dah 2 tahun, sebulan RM300. Kena menjaga. Kalau saya selebriti tak payah menjaga. Sekali panggil 2,000, 3,000, sap-sap sui kan. Ni dah lah bagi sikit lah. Lupa bagi pula tu.
Tapi bukan sini lah, sini okey, tempat lain lah kan. Kena berniaga. Ubat gigi laris tu yang duk cover boleh banyak. Tuan-tuan pergi tengoklah, banyak macam-macam benda. Insya-Allah kita bertemu lagi. Kita tangguh majlis dengan membaca tasbih kafarah suratul Asr. Subhanakallahu wa bihamdika illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Takbir. Allah. Ya, Mamu. Lihat. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. استووا صفوفكم واعتدلوا ورزقا صاف. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ برب الناس شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس. صلي فرض العشاء 4 ركعات. الله أكبر. الله الجهل شريك له. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين.
قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم. أشهد أن لا إله إلا الله. الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله
أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد صراط الذين أنعمت عليهم الله أكبر. سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. التحيات الصلاة السلام عليك السلام علينا أشهد أن لا إله أشهد أن محمدا رسول الله. كما صليت على سيدنا كما باركت على سيدنا إنك السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله حمله ولم يكن له. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم أنت السلام ومنك السلام إليك يعود السلام. حينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام. تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وسلم. رضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا وأصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى غايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات.
وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم سلمنا وسلم ديننا وسلم توحيدنا وسلم معرفاتنا وسلم أجسادنا وسلم أرزاقنا وسلم إخواننا من المسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولآبائنا ولأمهاتنا ولجداتنا ولأصحاب الحقوق علينا ولمشايخنا ولمعلمينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام ونعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم